Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 679. Antara paparan utama. Tiba masanya Tun M sokong Anwar. Kerajaan Perikatan Nasional takut undi tidak percaya. PAS gagal menebuk atap di Kedah. Kembalikan mandat dan hak rakyat, kata pemuda amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu tidak bersatu. Parti Keadilan Rakyat juga berpecah. Kedua-dua parti melahirkan orang kedua sebagai pengkhianat. Tun Dr. Mahathir dikhianati Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula dikhianati Datuk Seri Azmin Ali. Kedua pengkhianat ini bergabung dan melahirkan Perikatan Nasional. Sambil memperlekeh mandat rakyat, kedua mereka mengabaikan isu penularan COVID-19, terus bersekongkol dengan UMNO, PAS, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Satu dunia sudah menyaksikannya. Macai dan Walaun mengeji Anwar, kononnya beliau gagal menyatukan partinya sendiri, lalu tidak layak menyandang jawatan Perdana Menteri. Umum mengetahui Azmin begitu berterus terang riuh rendah dalam tindakannya menentang Anwar. Ini termasuk meninggalkan Kongres Keadilan di Melaka dan mengadakan majlis di Hotel Renaissance di Kuala Lumpur pada 8 Disember hanya semata-mata untuk membelasah Anwar. Muhyiddin pula bekerja dengan senyap. Sambil itu beliau berkata akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Sedang kedua-duanya menyimpan hasrat yang sama, menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum Anwar menjadi Perdana Menteri. Apakah pengajaran yang didapati daripada episod pengkhianatan orang nombor 2 dari kedua-dua parti ini? Pengkhianat wajar dipersalahkan, tetapi sikap Tun M sendiri yang juga khianat kepada persefahaman dan perjanjian di dalam PH turut memberi sumbangan kepada kejatuhan kerajaan PH, kata Wan Fauzuddin Samad, Ketua Komunikasi Keadilan Pahang, penyokong tegar Anwar Ibrahim. Perbuatan Tun Dr. Mahathir yang flip-flop mengenai tarikh penyerahan kuasa inilah yang dilihat sebagai tidak pernah ikhlas menyokong Anwar sebagai yang dijanjikan untuk menggantikannya, sebagaimana Anwar sentiasa menyokongnya sepanjang Tun M menjadi Perdana Menteri, kata Wan Fauzuddin. Sebelum ini melalui Kerajaan Pakatan Harapan, Anwar mencadangkan Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri sehingga beliau sendiri menetapkan tarikh beliau mahu bersara. Ini adalah bukti sokongan dan tolak ansur Anwar terhadap Tun Dr. Mahathir. Malangnya, Tun Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri bukan di bawah nama Pakatan Harapan, tetapi sebuah kerajaan perpaduan. Mewujudkan kerajaan perpaduan itu akan membatalkan kesemua janji dan manifesto Pakatan Harapan, termasuk janji penyerahan kuasa kepada Anwar. Namun, perancangan tersebut ditolak oleh pimpinan Pakatan Harapan dan tidak diterima oleh UMNO dan PAS. Pakatan Harapan menolaknya kerana idea tersebut akan melemahkan gabungan itu, bukan menguatkannya. Semuanya sudah menjadi sejarah hitam yang perlu dihadam oleh generasi akan datang, bahawa pemimpin politik Malaysia hanya mementingkan kuasa secara matlamat menghalalkan cara. Kini, pemimpin bersatu saling tuduh-menuduh tentang tindakan Muhyiddin membawa parti itu keluar daripada Pakatan Harapan. Kenyataan bahawa kononnya keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi adalah untuk bersatu keluar dari Pakatan Harapan adalah tidak tepat dan salah sama sekali, kata Setiausaha Agung Bersatu Datuk Marzuki Yahya pada 7 Mei lalu. Justru kepimpinan bersatu yang masih mahu bersama Pakatan Harapan harus kembali kepada perjanjian asal. Sempena sambutan kemenangan Pakatan Harapan pada 9 Mei 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim menegaskan mereka telah lama menolak perbezaan sengketa dan kemelut antara mereka demi rakyat. 2 tahun lepas kami tidak berputus asa membawa suara rakyat. Hari ini juga sama, kami telah lama menolak perbezaan sengketa dan kemelut demi rakyat. Kami sudah berusia, masa kami sudah tidak lama, kata mereka.
Kenyataan tersebut satu permulaan yang baik, tetapi melihat komen-komen di media sosial, tidak mungkin penyokong Pakatan Harapan mahu Tun Dr. Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri ke-9. Tun Dr. Mahathir Mohamad berang selepas Kerajaan Perikatan Nasional memutuskan sidang Dewan Rakyat akan dipendekkan. Kata bekas Perdana Menteri itu, tindakan memendekkan sidang tersebut kepada hanya beberapa jam berbanding sehari mengikut rancangan awal sebagai cubaan untuk menghalang beliau bercakap. Menurut Tun Dr. Mahathir, beliau tidak dibenarkan bersuara walaupun atas kapasitinya sebagai Ahli Dewan Rakyat. Jangankan sebagai orang ramai, Ahli Dewan pun tak boleh bercakap dalam Dewan. Jadi, apa jenis kerajaan ini yang mana Ahli Dewan tak boleh bercakap? Ada sidang berlangsung pun tak boleh bersuara, sehingga kita menjadi sebuah kerajaan yang sebenarnya tidak sah, katanya dalam kenyataan melalui video yang dimuat naik di media sosial beliau. Jangan kata sebagai orang ramai, Ahli Dewan pun tak boleh bercakap dalam Dewan. Jadi, apa jenis kerajaan ini? Yang mana Ahli Dewan tak boleh bercakap, kalau ada sidang pun tak boleh bercakap, sehingga kita ini menjadi satu kerajaan yang sebenarnya tidak sah. Pelantikan Muhyiddin saya fikir tidak sah. Menurut laporan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, pihaknya menerima surat pemakluman daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat. Kata Muhammad Arif, Muhyiddin memberitahu kerajaan memutuskan tiada sidang diadakan selepas Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah diraja pada pagi 18 Mei ini. Alasannya pandemik wabak COVID-19 di negara ini yang masih belum reda sepenuhnya. Ini bermakna Tun Dr. Mahathir tidak dapat membawa usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin walaupun ia diterima oleh Muhammad Arif. Dengan keputusan tersebut, sidang akan ditangguhkan selepas Agong menyampaikan titah diraja. Sementara itu, Naib Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, tindakan Muhyiddin itu sebagai mensia-siakan institusi Parlimen. Beliau juga terkejut dengan tindakan tersebut. Saya menganggap arahan di atas permintaan Perdana Menteri sendiri selaku pengurusi Dewan adalah perbuatan yang telah mensiakan tujuan Parlimen yang merupakan cabang terpenting legislatif setelah eksekutif dan kehakiman. Apatah lagi dalam suasana negara mengalami krisis COVID-19, banyak perkara yang perlu dibahaskan demi memastikan negara bersatu dalam menangani krisis ini, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Mujahid, Perdana Menteri sepatutnya menumpukan kepada agenda lebih besar negara melalui perbahasan yang sihat untuk membuktikan solidariti wakil rakyat kepada krisis yang dihadapi oleh negara di saat ini. Apakah Perdana Menteri takut dengan usul Langkawi yang menggunakan haknya untuk satu usul undi tidak percaya kepada beliau, sedangkan amalan di Parlimen Commonwealth adalah sentiasa mendahulukan usul kerajaan dari usul persendirian? Dalam ketakutan Perdana Menteri terhadap usul persendirian Langkawi, beliau telah menggadaikan keperluan usul kerajaan sendiri yang merupakan satu keutamaan. Ahli Parlimen turut menanti usul dari kerajaan untuk dibahaskan secara sihat demi mencapai konsensus untuk negara, ujar Ahli Parlimen Parit Buntar itu. Mujahid merujuk kepada usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Ahli Parlimen Langkawi, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya berkeyakinan Kerajaan Perikatan Nasional telah hilang fokus kerana keutamaannya adalah untuk mempertahankan kewajaran langkah Sheraton daripada membahaskan krisis COVID-19 secara bersama di Parlimen Malaysia, kata Mujahid. Menurut bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu, sidang 18 Mei ini jelas hanya memenuhi kehendak peraturan dan tidak ada kena-mengena hasrat Kerajaan Perikatan Nasional untuk menggunakan peluang persidangan bagi membahas kepentingan besar negara semasa krisis. Ia satu langkah primitif ke belakang dan sekaligus menjejaskan kewibawaan institusi Parlimen Negara, tegasnya. Hanya pihak yang salah sahaja dirundung ketakutan. Satu dunia tahu Perikatan Nasional ini kerajaan tebuk atap yang tiada mandat rakyat, tiada manifesto dan hala tuju ke laut, serta Menteri Kabinet yang jadi bahan lawak media sosial. Nampaknya gerombolan Perikatan Nasional terpaksa menangguhkan perayaan kejayaan menebuk atap di Kedah apabila Datuk Seri Mukhriz Mahathir menegaskan beliau masih Menteri Besar Kedah yang sah sehingga kedudukannya ditentukan di Dewan Undangan Negeri. Kedudukan kerajaan negeri ditentukan di Dewan Undangan Negeri bukan melalui sidang media pemimpin atau parti politik. Terdahulu, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah,
Muhammad Sanusi Mat Nur dalam sidang media di Kompleks PAS Kedah berkata, sukacita maklumkan hari ini 12 Mei, seramai 23 adun Kedah telah hilang kepercayaan kepada Datuk Seri Mukhriz Mahathir selaku MB Kedah, katanya dipetik Harakah Daily. Kesemua 23 ahli Dewan Undangan Negeri itu termasuklah 15 dari PAS, 2 Barisan Nasional, 2 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan serta 4 Bersatu. Di peringkat pusat, Tun Dr. Mahathir dikhianati oleh orang kanannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan orang kepercayaannya bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Azmin Ali. Di peringkat negeri, anak bekas Perdana Menteri itu dikhianati, kawan-kawannya menggugat kedudukannya sebagai Menteri Besar. Beliau berkata semua pihak sepatutnya ketika ini menumpukan usaha menangani pandemik COVID-19 dan bukannya sibuk berpolitik termasuk ketika Ramadan. Ini bukan perkara baik untuk negara sebab kita sibuk COVID-19. Apa sebabnya tindakan seperti ini perlu dilakukan ketika kita memberi tumpuan kepada rakyat? Di sini dapat lihat siapa jaga rakyat. Ketika saya mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN khas Pembangkang sibuk membuat sidang media bagi menjatuhkan saya, katanya pada sidang media di Wisma Darul Aman Al-Ustar. Apa yang nak dihairankan ketika Kerajaan Pakatan Harapan sibuk menangani COVID-19, Muhyiddin Yassin mengadakan mesyuarat untuk keluar Pakatan Harapan sementara Azmin membuat pertemuan di Sheraton. Maka usaha pengkhianatan itu diteruskan dari peringkat pusat sehingga ke kerajaan negeri. Cubaan merampas kuasa tanpa pilihan raya umum di Kedah ini menunjukkan sisi buruk sikap pemimpin PAS yang kononnya memperjuangkan Islam. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pernah menggelar mereka yang melompat parti sebagai monyet. Katanya monyet berkenaan sudah tidak sabar untuk melompat ke pokok lain setelah mereka dapati pokok yang diduduki sebelum ini kehabisan buah. Beliau berkata demikian sebagai mengecam tindakan mereka yang meninggalkan PAS bagi menyertai Parti Amanah Negara, amanah dan menyifatkan kumpulan itu seperti monyet yang tidak sabar, tidak setia kepada perjuangan. Ini monyet tidak tahu makna istiqamah. Sebaik sahaja mereka sudah tidak memiliki buah, mereka segera melompat ke pokok lain yang mempunyai buah-buahan. Katanya ketika himpunan Fastaqim di Kota Baru seperti dipetik M-Star 18 Oktober 2015. Menurutnya, mereka meninggalkan pokok itu tanpa memahami makna istiqamah dan cabaran-cabaran yang dihadapi. Kini PAS menyambut baik dengan gembira monyet yang melompat dari keadilan demi merampas kuasa di Putrajaya dan di Kedah. Mungkin bagi Hadi, istilah istiqamah itu boleh diubah-ubah mengikut selera pemimpin PAS. Atau mungkinkah istiqamah itu sudah terjual bersama Islam yang diperdagangkan? Pemuda Amanah Kedah mencadangkan supaya Dewan Undangan Negeri dibubarkan untuk membolehkan rakyat membuat pilihan semula selepas berlaku pengkhianatan terhadap mandat mereka semasa pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 lalu. Ketua Muhammad Rizwan Arsyad Ahmad berkata 12 Mei 2020 merupakan detik hitam kepada sistem demokrasi dan rakyat negeri Kedah apabila 2 ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan mengisytiharkan keluar parti dan 4 ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu menyokong Perikatan Nasional. Sekiranya pengkhianatan ini tiada noktahnya, Pemuda Amanah Negeri Kedah menggesa supaya Dewan Undangan Negeri dibubarkan dan kembalikan kepada rakyat untuk membuat pilihan dalam pilihan raya negeri bagi menentukan siapa yang benar-benar layak untuk menerajui kerajaan negeri ini, katanya. Menurut beliau, terpapar jelas siri pengkhianatan dari satu siri ke satu siri terhadap mandat rakyat diberikan. Beliau berkata perbuatan tersebut amat memalukan dan jelek apabila seorang pemimpin Islam tidak beretika dan amanah dalam menerima tanggungjawab yang diberikan. Pemuda Amanah Kedah menyokong barisan kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar dari Pakatan Harapan untuk terus menerajui negeri tercinta ini. Semenjak Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan, banyak kemajuan dan peluang pelaburan yang telah direalisasikan sepanjang tempoh pemerintahan 2 tahun, tegasnya. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Amanah Kubang Rotan Asmirul Anwar Aris berkata, dalam tempoh 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan berjaya mentadbir Kedah, negeri tersebut telah meningkatkan tingkat pelaburan ke tempat ketiga di belakang Selangor dan Pulau Pinang. Menurut beliau, Kerajaan Pakatan Harapan bekerja keras untuk membawa kemajuan kepada negeri Kedah daripada keadaan yang agak tercorot dari segi pembangunan sebelum ini. Peluang-peluang pekerjaan juga telah dibuka oleh kerajaan khususnya bagi golongan anak muda.
Beliau melihat pendekatan Mukhriz membentuk kerajaan negeri menerusi Pakatan Harapan mungkin tidak disenangi pihak pusat. Ini kerana Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Sri Azmin Ali memilih bersama dengan pengkhianat UMNO dan PAS. Beliau hairan bagaimana ada pula usaha untuk menjatuhkan kerajaan Kedah yang sedang bekerja keras membetulkan belanjawan negeri dan lain-lain program untuk kebajikan rakyat. Kita ada prinsip, kita tak khianat mandat rakyat, kita tak curi duit rakyat, kita tak lompat. Mereka takut dengan bayang-bayang sendiri, kata Asmirul. Jika Dewan Undangan Negeri Kedah bubar dan pilihan raya negeri diadakan, tindakan yang sama harus diambil bagi negeri Perak, Melaka dan Johor. Rakyat menyifatkan kekecohan yang berlaku di Perak dan Melaka baru-baru ini sebagai kelakuan yang amat jelek ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional yang tidak menghormati Dewan Undangan Negeri. Kelakuan mereka tidak melayakkan ahli Dewan Undangan Negeri tersebut menggunakan gelaran yang berhormat di hadapan nama masing-masing. Rakyat tidak bodoh sehingga boleh dicucuk hidung atau terjatuh tersungkur harga diri demi dedak dan jawatan-jawatan di JLC. Ingatlah, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.